بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير ما ريح الصبا مالت للغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون. قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلايق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف والإمام الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم الحفيظ في كتابه مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه صلى الله عليه الصلاة من الله رحمة، والله تبارك وتعالى له صلوات لا تحصى معانيها ولا تستقصى بدائعها وعجائبها بكل معنى أبدا سرمدا. فمن رحمته تعالى على كل موجود إخراجه من حيز العدم إلى الوجود، ثم ما من نعمة ولا فضيلة ولا منة ولا منحة ولا رتبة ولا درجة ولا كمال ولا فضل ينال ذلك الموجود إلا وهو من رحمة الله جل جلاله. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di penghujung bait syairnya mengakhiri dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai sekalian orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan bersalamlah. Ini satu perintah di dalam Al-Quran yang dimulai oleh Allah terlebih dahulu untuk melakukannya, karena menunjukkan kemuliaan perintah itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan zatnya yang maha agung di dalam melakukan perintah tersebut, walaupun Allah adalah Tuhan yang maha memerintah dan tiada siapa yang memerintah kepada Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak disoal apa yang dia buat, tapi manusia akan disoal apa yang dia buat. Wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadait. Tiada siapa yang dapat memberi sesiapa yang dilarang oleh Allah untuk diberi, dan tiada siapa yang mampu melarang bila Allah berkehendak untuk memberi. La mu'aqqiba li hukmih. Tiada sesiapa yang boleh mempersoal hukum hakamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hebat ini, kalau melakukan satu perbuatan, maka ianya adalah merupakan satu tasyrif kepada amalan tersebut, sehingga Allah sendiri melakukannya, yaitu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bersalawat, apatah lagi makhluk, apatah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada golongan jin dan manusia, hendaklah memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, karena salawat kepada baginda Rasulullah penghubung antara seorang hamba dengan nabinya, antara seorang pencinta dengan yang dicintainya. Selain daripada salawat itu ibadah, salawat itu adalah hubungan dekat antara seseorang dengan Nabi Muhammad SAW. Aqrabukum minni manzilan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku, kata Nabi.
dekatnya kedudukan seorang di hari kiamat, kerana semua di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya hidup. Tapi di dunia, dekatnya seorang dengan Nabi Muhammad dengan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, walaupun beliau sudah mendahului kita, yakni wafat sebelum kita. Namun salawat itu menjadi wasilah mendekatkan diri dalam kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, barang siapa yang suka kepada sesuatu maka dia akan banyak menyebut sesuatu tersebut. Faham dom? Bagaimana tidak? Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati akan umatnya, mengingati akan pengikutnya, mengingati orang-orang yang beriman kepadanya di masa hidupnya dan setelah wafatnya, dengan dihantarkan setiap amal perbuatan umat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu alayya a'malukum mahasinuha wa masawi'uha, kata baginda Rasulullah, akan dihantarkan kepada aku amal perbuatan kamu yang baik dan yang buruk. In wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu khaira dhalik istaghfartu lakum. Kalau aku dapati amal perbuatan kamu itu baik, aku gembira, aku memuji kepada Allah. Dan kalau aku dapati amal perbuatan kamu itu tidak baik, aku meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Ini bahagian daripada perhatian baginda Rasulullah kepada umatnya. Maka sebaik-baik umat adalah yang menghargai perjuangan nabinya. Sebaik-baik umat adalah yang membalas perhatian nabinya. Sebaik-baik umat adalah yang menghargai perhatian nabinya, sehingga apa yang diperhati oleh nabinya dijadikan ia sebagai satu motivasi bagaimana untuk tidak menghampakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis di sini mengatakan as-salatu minallahi rahmah. Salawat itu kalau datang daripada Allah kepada Nabi, artinya adalah rahmat. Katanya di antara rahmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah nikmat diadakan, nikmat dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmatuhu Subhanahu wa Ta'ala tawazza'at fil baraya wa ala qadriha kanat aqdaruhum wa ala azamatiha kana manaruhum wa ala ittisa'iha kanat ar-rif'atu fi atwarihim. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diagih-agihkan oleh Allah kepada seluruh makhluk-makhluknya. Orang yang paling banyak mendapatkan rahmat daripada Allah adalah orang yang berkedudukan mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semakin tinggi di sisi Allah disebabkan tingginya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. yakni setiap orang mendapatkan peruntukan rahmat tidak sama satu dengan yang lain. Semakin orang itu terbimbing dalam kebaikan, menunjukkan semakin banyaknya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang tersebut. Bila seseorang ingin mengetahui adakah dia mendapat rahmat atau tidak, maka tengoklah di mana dia ditempatkan oleh Allah dalam hidup ini. Adakah dia termasuk orang yang sentiasa ingat Allah? Adakah dia termasuk orang yang sentiasa beribadah dan berbuat ketaatan? Atau dia orang yang lalai, yang cuai, yang banyak berbuat maksiat? Bergantung keadaan orang itu dalam hidup,
disitulah kita tahu adakah dia mendapatkan rahmat atau tidak. Orang yang semakin banyak berbuat kebaikan, ketahuilah bahwa orang itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza 'alimta dzalika ayqanta anna ar-Rahman lan yusalli wa lan yusalli ala ahadin ka salatahu ala zainil wujudi wa sayyidil khalq. Kalau rahmat ini diagihkan oleh Allah kepada seluruh makhluk dan masing-masing mengikut kadarnya diberi oleh Allah, maka kita mesti yakin bahwa kadar rahmat yang paling besar diberikan oleh Allah adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hari ini rahmat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah melalui salawatnya Allah kepada baginda Rasulullah tidak sama dengan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang lainnya. Wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang berbuat ihsan. Yang berbuat ihsan ramai. Adakah semua orang berbuat ihsan mendapatkan rahmat dan rahmatnya sama satu dengan yang lain? Tentunya tidak sama. Orang yang paling banyak berbuat ihsan Nabi Muhammad, maka beliau adalah orang yang paling besar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersalawat kepada kamu untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan menuju ke cahaya. Allah bersalawat kepada orang-orang beriman. Adakah salawatnya Allah kepada orang beriman sama dengan salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Tentu tidak sama. Rahmatnya Allah kepada orang beriman, adakah sama dengan rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Tentu tidak sama. Rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berbeza dengan rahmat dan salawat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. dari kalangan orang-orang saleh. Walaula dzalika lama kana zainul wujudi wala sayyidul khalq wa innama kana akramul awwalina wal akhirina 'ala Allah li'anna Allah bihi arham wa li'anna rahmatahu min Allah mu'azzamatun jalilah bahiyatun syarifah kanat fawqa kulli rahmatin bal farra Allah minha rahmatahu liman adah. Rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad melalui salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad tidak sama dengan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang lainnya. Bahkan semua rahmat yang Allah berikan kepada orang lain adalah serpihan, cawangan, cabang daripada salawat dan rahmat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang lain mendapat rahmat daripada Allah dengan keberkatan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa mulianya baginda Rasulullah SAW, sehingga dijadikan sebab rahmat yang diberikan oleh Allah kepada baginda disampaikan juga kepada orang lain. Wa kana ikhtiyaru lafdh as-salati duna lafdh ar-rahmati lima tahwihi as-salatu min isy'arin bit-ta'zim. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim dinyatakan Allah berselawat kepada Nabi. Artinya Allah memberi rahmat kepada Nabi. Lalu kenapa dipilih dalam Al-Quran Allah bersalawat kepada Nabi? Bukan dikatakan Allah merahmati Nabi. Apa sebabnya? Isy'aran bit-ta'zim. Karena untuk menunjukkan keagungannya Nabi SAW sehingga disebutkan secara dengan sebutan salawat kepada Nabi yang artinya rahmat dengan tidak menggunakan lafaz rahmat, karena arti salawat mengandung arti ta'zim. Arti salawat mengandung arti ta'zim, pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fassalatu laysat mutlaqur rahmah.
walakin rahmatun maqrunatun bitta'zim. Salawat itu daripada Allah kepada Nabi bukan hanya sekadar rahmat sahaja, tetapi rahmat yang diiringi dengan mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatul maqrunatu bitta'zim wal ijlal takunu ala qadri makanati alladhi yusalli alaihi 'inda dzil jalali subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat yang diiringi dengan keagungan dan juga kedudukan yang tinggi adalah menunjukkan betapa agungnya orang yang disalawatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menyanjung nabinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Dan orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad dan mengagungkannya. Wa 'azzaruhu, mengagungkan. Kemudian wa nasaruhu, dan membelanya dan mengikuti Al-Quran yang dibawa olehnya. Kalimat mengagungkan di sini adalah merujuk kepada perbuatan hati. Ketika disebut nama Nabi SAW, kita punya hati itu menyebutnya dengan penuh ta'zim. Bila disebut nama Nabi Muhammad, dalam hati ini bermain satu perasaan berbeza dengan menyebut nama-nama orang-orang lain selain daripada Rasulullah. Supaya kita ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dalam hati ini penuh dengan ta'zim. Oleh sebab itu kenapa kalau sebut nama Nabi Muhammad kita kena mesti berselawat. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil adalah orang yang kalau disebut nama aku tidak berselawat kepada aku, kata Nabi. Oleh sebab itu setiap kali disebut nama Nabi Muhammad kita sebutkan alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Diiringi sentiasa dengan kita bersalawat setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bahagian daripada ta'zimnya kita kepada baginda Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mengagungkan Rasulullah. Tidak sempurna iman kalau tidak memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Faham dong? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Karena mengagungkan Nabi, karena memuliakan Nabi. Sehingga orang berbicara, nada suaranya tak boleh lebih daripada nada suara Nabi. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil kepada Nabi Muhammad seperti mana kamu memanggil sesama kamu, atau memanggil namanya pun tak boleh panggil sembarangan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala kalau memanggil kepada Nabi, memanggil dengan panggilan hormat, panggilan ta'zim. Faham tak? La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Kamu jangan mendahulukan orang lain di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Tak boleh. Mesti Allah dan Rasulnya yang ada di hadapan sekali. Dalam kasih sayang tak boleh lebih sayang kepada yang lain selain daripada Allah dan Rasulnya. Demikian kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quranul Karim yang diagungkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat kepada Nabi itu artinya adalah rahmat Allah untuk Nabi diiringi dengan mengagungkan kepada Nabi. Nah, walidha fa innal haqqa qabla an ya'mura al-mu'minina bis salati ala habibihi akhbara an nafsihi annahu huwa alladhi yusalli alaihi. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sebelum menyuruh orang-orang beriman bersalawat kepada Nabi, Allah sendiri yang bersalawat kepada Nabi.
Wa thanna bi dzikri malaikatihil muqarrabin ilaih, lalu menyebutkan yang kedua para malaikat yang dekat dengan Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung bersalawat kepada Nabi, malaikat yang suci bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Dimulai dengan zatnya yang Maha Agung dulu. Walihada ketika datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya jadikan 1/4 daripada waktu saya untuk saya bersalawat. Kata Nabi, itu baik. Kalau kamu tambah, maka lebih baik. Kata sahabat itu mengatakan, kalau begitu 1/3 waktu saya ini saya gunakan untuk selawat kepada engkau. Kata Nabi, itu baik. Kalau kamu tambah, maka lebih baik. Dia mengatakan, kalau begitu 1/2 daripada masa saya jadikan masa itu untuk berselawat kepada engkau. Kata Nabi, itu baik. Kalau engkau tambah, maka lebih baik. Kalau begitu aku jadikan 2/3 masa aku berselawat kepada engkau. Kata Nabi, itu baik. Kalau engkau tambah, lebih baik. Kalau begitu aku jadikan semua masa aku berselawat saja kepada engkau. Kata Nabi, kalau begitu dosa-dosa kamu akan diampunkan dan segala kerunsingan kamu akan dicukupkan. Yani fadilah yang besar diberikan oleh Allah kepada orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sepatutnya bagi seseorang yang mendakwa cinta kepada Nabi kalau tidak bersalawat kepada Nabi. Tak sepatutnya bagi seorang mengaku cinta kepada Nabi tidak ingat kepada Nabi. Faham dong? Statusnya orang yang cinta kepada Nabi sentiasa ingat kepada Nabi pada setiap keadaan. Ketika makan, ingat kepada Nabi macam mana cara makan. Ketika selesai daripada makan, ingat kepada Nabi macam mana Nabi selesai makan. Ketika mencari ilmu, ingat apa panduan Nabi kepada orang yang mencari ilmu. Faham dong? Ketika berwudu, ingat kepada Nabi macam mana berwudu. Ketika solat dan begitu seterusnya. Maka orang itu cinta kepada Nabi karena sentiasa ingat kepada Nabi pada setiap kegiatannya. Faham dong? Oleh sebab itu kita perlu bermuhasabah untuk mencari tahu dalam diri kita ini, betulkah kita ini cinta kepada Nabi? Betulkah kita ini sentiasa ingat kepada Nabi? Untuk kita mengetahuinya, tengok kita punya hidup keseharian ini, adab Nabi di mana? Sunnah Nabi di mana? Adab dalam pergaulan, sunnah persahabatan, ketika makan, ketika tidur, ketika masuk bilik air, ketika keluar daripada bilik air, ketika memakai pakaian, ketika membuka pakaian. Tengok adab-adab dan sunnah-sunnah Nabi pada kegiatan kita. Kalau kita termasuk orang yang melazimi adab-adab tersebut, maka dia adalah orang yang bertuah karena dia ingat kepada Nabi pada setiap hari dengan sunnah-sunnahnya terlaksana secara istiqamah. Tapi kalau dia wiridnya tak dibaca, Qurannya tak dibaca, masuk bilik air, keluar bilik air tak tahu kaki apa yang dia guna, baca doa tak baca doa, maka dia hanya surah gambarannya cinta kepada Nabi, tak ada hakikatnya. Hanya dakwahan sahaja, tak ada realitinya. Menipu dengan diri sendiri. Faham Tom? Maka kita hendak mencari sejauh mana kejujuran kita dalam mencintai dan memuliakan serta mengagungkan kepada Nabi melalui ingatan kita kepada Nabi pada setiap hari daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Wa ata bilafzul mudhari' yusalli li ifadati ma'na al-istimrar wad dawam wat tajaddud bila intiha wala ghayah. Di dalam Al-Quran, Allah ketika menyebutkan bersalawat kepada Nabi menggunakan fi'lul mudhari' yang mengandungi arti berterusan.
Dalam bahasa Arab ini ada kata kerja fi'il madhi, kata pas, yakni yang lepas. Ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mengandung arti sedang berlangsung dan berterusan berlangsung. Maka pada ayat ini Allah gunakan dengan fi'il mudhari' yang artinya sedang berlangsung dan berterusan. Bermakna perbuatan bersalawat kepada Nabi ini berterusan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? ثم وجه الأمر لمن آمن بالصلاة عليه لما طوى من أن تذكر الرحمة العظمى بالتعظيم الأسمى من الله لحبيبه سبب لمعرفة سر الوجود. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad agar supaya diingatkan kepada seluruh umat ini akan rahmat yang paling agung diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan memberitahukan bahwa dekatnya seorang dengan Nabi dan berselawat kepada Nabi, mengagungkan kepada Nabi, sebab untuk dapat mengetahui rahasia dia dicipta oleh Allah. Wa takhsisul haqqil ma'bud li'abdihi al-Mustafa Muhammad min baini ajnasil wujud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara sekian ramai makhluk-makhluknya, yang terpilih adalah Nabi Muhammad SAW. Fayakunu dhalika sabab ifadatir rahmati alaihim, dan dengan Nabi Muhammad ini menjadi sebab tercurahnya rahmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad sarraha bidzalika sahibul maqam al-mahmud, dijelaskan hal sedemikian oleh Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha 10 salawatin. Barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salam. Orang bersalawat kepada Nabi sekali, Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Hatta orang itu tidak terlepas daripada salah dan silap. Hatta orang itu dewasa ke kanak-kanak, laki-laki atau perempuan, orang istiqamah atau tidak. Faham tu? Selagi bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepadanya. Ya, dengan bersalawatnya Allah kepadanya menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Fakana dzikruna li salatir rahmani ala habibihi sababan li salatil haqqi alaina. Maka bersalawatnya kita dengan salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad menjadi sebab Allah bersalawat kepada kita. Yani sebab Nabi Muhammad, dengan kita bersalawat kepada beliau, Allah bersalawat kepada kita. Wa rahmatullahi iyana, dan rahmat Allah pada kita disebabkan salawat kita kepada Nabi. Fama a'jaba hadha tadakhul wa tarabut. Coba tengok bagaimana indahnya pemberian ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma baina an natluba rahmati ala Muhammadin wa an yarhamana Rabbu Muhammadin bi dzikrina li Muhammad wa rahmatihi allati qurinat bit ta'zim li 'abdihi Muhammad. Coba tengok alangkah indahnya dan juga alangkah eratnya hubungan antara Allah dengan Nabi Muhammad, sehingga kita yang meminta kepada Allah supaya memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Dengan begitu Allah yang memberikan rahmat kepada kita disebabkan kita menyebut nama Nabi Muhammad atau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meminta rahmat kepada Allah diiringi dengan ta'zim.
mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faham dong? Hada berkenaan dengan keutamaan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita perlu untuk mencari tahu pelajar-pelajar di Madrasah Tazkiyah, di Madrasah Razi, berapa kali kita bersalawat kepada Nabi setiap hari. Adakah salawat itu hanya dalam salat sahaja, dalam qunut sahaja, dalam tasyahud sahaja, ataukah ada waktu khas untuk kita bersalawat kepada Nabi? Adakah salawat kita hanya malam Jumat sahaja atau hari Jumat sahaja? Ya salam. Tak sepatutnya bagi seseorang mengabaikan dalam mengingati Nabi Muhammad SAW. Jadikan waktu dalam sehari ini dia pegang tasbih bersalawat kepada Nabi khas setiap hari. Walaupun bilangannya tidak terlalu banyak, tapi lakukan istiqamah bersalawat kepada Nabi setiap hari. Faham dong? Mula daripada malam ini, sementara kita berada di bulan Rajab Mubarak, ambil peluang untuk memperbanyak bersalawat di samping beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, orang kalau bersalawat kepada Nabi diingati oleh Allah, diingati oleh Nabi. Orang kalau bersalawat kepada Nabi diingati oleh Allah, diingati oleh Nabi. Diingati oleh Allah karena Allah bersalawat kepadanya. Diingati oleh Nabi, nama orang bersalawat itu disebut oleh malaikat di hadapan Nabi. Bil hadis dinyatakan kalau ada malaikat yang khusus menyampaikan kepada baginda Rasulullah, kalau ada orang bersalawat kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepada engkau. Faham tak? Alangkah bertuahnya kalau nama kita, nama antum semua disebut oleh malaikat di hadapan Nabi. Fulan bin fulan bersalawat kepada engkau. Faham tak? وقد أفصح صلى الله عليه وسلم عن عظيم نتائج هذه الصلاة لمن سهلت له عنايته. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang insan yang aman berjasa kepada kita, yang menjadi sebab kita tahu Islam, tahu iman, kenal kepada Allah, tahu salat, tahu berzikir, tahu umrah, tahu haji, semua disebabkan oleh kerana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai balasan kepada beliau adalah iman kita kepada beliau dan ingatan kita selalu kepada beliau dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita untuk sentiasa ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada beliau, bersama dengan beliau pada setiap hari, dengan adabnya, dengan sunnahnya, dengan akhlaknya, dengan tunjuk ajarnya, sehingga amalan keseharian kita itu tidak terlepas daripada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Moga-moga kita dekat dengan baginda Rasulullah di akhirat dengan dekatnya kita dengan beliau di dunia dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan sunnahnya, sehingga setiap sunnah dan adab yang diajar oleh beliau adalah kita termasuk orang yang melakukannya dengan sempurna. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما باقي من رجب وشعبان بلغنا رمضان وإنا على صيام القيام تلاوة القرآن يا أرحم الراحمين. بارك في الطلاب في المدرسة التزكية مدرسة الرازي، بارك لنا ولهم بركة واسعة يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون، قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همه